العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Sambung perbincangan kita. Qala al-musannifu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Qala, nombor 10, seorang yang ditimpa bala bencana tidak ada yang boleh menyelamatkannya selain daripada Allah, dan seseorang yang memperoleh kebaikan tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang kebaikan itu, dan setiap rahmat yang dikurniakan Allah kepada seseorang tidak ada sesiapa pun yang boleh menahannya. Nombor 12, qadar atau takdir ialah semua perkara atau benda yang mawjud di alam ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, dan telah mengetahui apa sahaja yang akan berlaku sesuai dengan garisan yang telah ditetapkannya. Nombor 12, mempercayai qada dan qadar Allah adalah suatu dari rukun-rukun akidah dan rukun-rukun iman. Mereka yang tidak percaya kepada qada dan qadar Allah adalah bermakna mereka telah kufur dari agama Allah. Nombor 13, mempercayai qada dan qadar wajib ditanamkan ke dalam hati orang yang muslim. Dan mukmin bahawa setiap yang berlaku dan terjadi di atas diri seseorang itu, baik atau buruk, adalah mengikut ilmu dan iradat Allah sebelum sesuatu perkara itu berlaku dan terjadi. Seseorang yang ditimpa bala bencana tidak boleh menyesal atau bersedih hati atau merasa kecewa, kerana semua perkara itu adalah qada dan takdir Allah. Dan jika dikurniakan nikmat, janganlah terlalu sangat bergembira hingga lupa kepada Allah. Nombor 15, sesuatu perkara yang dibenci. Sesuatu perkara yang dibenci, jangan dianggap perkara itu tidak baik ke atas diri mereka. Boleh jadi perkara yang dianggap tidak baik tadi adalah baik bagi diri manusia, diri mereka itu. Begitu juga sebaliknya, kerana baik dan buruk sesuatu perkara itu adalah di dalam ilmu Allah dan iradatnya mengikut qada dan takdir Allah. Yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang itu baik dan buruk adalah di atas kebijaksanaan dan belas kasihan Allah yang bersifat hakim dan rahim, di mana seseorang itu wajib bersyukur
ketika di dalam waktu senang dan bersabar di masa waktu susah. Syakiran fis sarra'i wa sabiran fid dharra'i. Okey. Kita masih lagi nak membincangkan tentang wajib beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Maknanya kehidupan kita ini bukanlah sepenuhnya berada di dalam kawalan diri kita. Kerana diri kita ini sangat kerdil dan sangat lemah. Yang besar, yang agung, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Segalanya itu berlaku dengan kudrat dan iradat, dengan kehendak, dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang perlu kita imani. Benda ni jelas, perkara yang perlu kita imani, maknanya benda ni benda yang menjadi i'tiqad. I'tiqad itu pegangan hidup kita. Bila kita bercakap macam ni, orang Islam cakap macam ni, ada orang kata inilah sebabnya orang Islam jadi tak maju. Orang Islam sebab jadi tak maju, sebab jadi mundur adalah kerana mereka tidak berusaha. Kerana mereka menganggapkan sakit mereka, apa benda yang mereka hadapi itu adalah musibah, adalah ketentuan Tuhan, maka mereka tidak berusaha untuk menghilangkan ataupun mengangkat musibah tersebut. Tuduhan yang seperti ini senang dilontarkan oleh golongan etis yang tak percaya pada Tuhan. Golongan etis kata tengok kami lebih maju. Sebab apa? Sebab kami kerja kuat lah. Dan orang Islam tidak maju kerana orang Islam kata bahawa kehidupan mereka telah ditentukan oleh Tuhan. Okay. Bila kita bercakap bab akidah, dalam pelajaran akidah, semua perkara telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena faham, itu kita lihat akidah itu kita lihat di sisi Allah. Ketetapan itu telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya. Tetapi kita hamba yang lemah ini kita tidak tahu kudrat dan iradat Allah atas diri kita dalam kehidupan kita ni macam mana. Maka ini jadi rahsia. Rahsia ketuhanan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan rahsia hamba dengan Tuhannya itu boleh dibuka melalui hamba itu berada di atas jalan ma'rifatullah, mengenali Allah melalui dengan asma'nya ataupun sifatnya ataupun af'alnya. Maka manusia itu perlu berusaha, dan di dalam usaha itulah manusia akan mengenali Tuhannya. Kita buat contoh. Fir'aun telah mengenakan undang-undang bayi lelaki di kalangan Bani Israel akan dibunuh. Maka ramailah bayi lelaki di kalangan Bani Israel yang telah dibunuh. Sebagai melaksanakan undang-undang polisi yang telah ditetapkan oleh Fir'aun. Kehendak Allah yang orang tak tahu. Kehendak Allah yang orang tak tahu, Fir'aun akan digulingkan melalui undang-undang yang dia sendiri buat. Ini orang tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membuka rahsia ini kepada segolongan manusia yang berbakti kepada Fir'aun, dipanggil dengan nama tukang sihir. Tukang sihir ini dapat tahu. Tukang sihir ini dapat tahu bukan dengan ramalan, bukan dengan analisis. Dia tahu dengan zauqi bahawa akan lahir seorang bayi lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menumbangkan Fir'aun. Dia pun cerita pada Fir'aun. Bila dia cerita kepada Fir'aun, Fir'aun yang sombong itu nak sekat, nak halang
kejatuhannya Fir'aun itu membuat polisi. Polisi itulah polisi yang kejam, polisi yang zalim. Mak Nabi Musa mengandungkan Nabi Musa. Takut tak? Mak Nabi Musa mengandung ni takut tak? Mak Nabi Musa mengandung tahu tak bahawa kalau orang tahu dia mengandung, anaknya itu akan dibunuh. Mak Nabi Musa tahu. Tahu bahawa kalau orang tahu dia mengandung, kandungannya itu akan dibunuh. Dan mak Nabi Musa menyaksikan keliling. Orang di sana, orang di sini, jiran dia, kawan jiran dia, sahabat, mereka itu telah dibunuh anak-anaknya apabila mereka mengandungkan anak lelaki. Mak Nabi Musa tahu, mak Nabi Musa sedar, mak Nabi Musa tengok, mak Nabi Musa takut tak? Tak takut. Dan Maha Kaya Allah, masa mak Nabi Musa tidak takut itu, mak Nabi Musa pun tak ada pandangan, tak ada idea. Kalau orang kacau kandungan dia nak lawan macam mana? Tak ada idea. Tetapi dia tidak takut. Tetapi dia rasa tenang. Fir'aun menjalankan hukuman dengan keras sekali. Hinggalah mak Nabi Musa melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Mak Nabi Musa pun menyusukan Nabi Musa. Oh, dengar anak nangis ni bocor dalam masyarakat. Maka tentera Fir'aun, spy Fir'aun sedang menuju ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Mak Nabi Musa tahu, mak Nabi Musa menyusukan Nabi Musa, buku Nabi Musa ubuh dalam baku dan menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai Nil. Menyusun Nabi Musa, buku Nabi Musa, ini bukan perancangan yang ada awal masa dalam mengandung. Ngandung 8 bulan, 7 bulan, mak dia fikir dah aku nak menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai bila lahir kelak. Tapi tidak ada. Rancangan ni tidak ada, fikiran ni tidak ada, ilham ni tidak ada. Hanya datang ilham ni bila mana mendengar berita bahawa tentera Fir'aun sedang menuju ke rumahnya. Tumbuh akalang dalam fikiran. Mari ilham, datang idea secara tiba-tiba, suruh menyusun cepat-cepat buku Nabi Musa, cepat-cepat peranyuk ke laut. Idea ni bukan ada daripada awal, bukan perancangan yang disusun, tak. Idea tu muncul, mak Nabi Musa terus buat dalam keadaan dia yakin anak dia selamat. Kalau mak Nabi Musa ni tidak yakin anak dia boleh selamat dengan cara dia hanyutkan ke dalam sungai, mak tak akan buat. Dan perbuatan mak Nabi Musa ini di luar daripada logik. Orang perempuan lain bila mengandung, bila lahirkan anak, nak anak sama dengan mak. Kalau nak bunuh anak, bunuh mak dulu, biar mak mati sama dengan anak, mati bersama-sama. Tapi mak Nabi Musa nak menyelamatkan anaknya, hanyutkan anaknya ke sungai. Semua tu berada dalam keadaan yang tenang, hati dia tenang. Sehinggalah dia menghanyutkan baku tersebut. Bila dia tolak baku dalam sungai, tolak baku. Baku tu pun bergerak ke tengah sungai. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hati mak Nabi Musa jadi kosong. Barulah mula start huru-hara. Baru mula start risau. Setelah mana anaknya bercerai daripada dirinya. Masa mengandung, anak duduk dalam badan. Sama. Lepas beranak, nyusu anak, anak duduk sama lagi. Pergi pakai baju, bubuh dalam bakul, anak sama lagi. Setelah tangannya menolak bakul supaya bakul itu hanyut di tengah sungai, mula berpisah.
Dia mula berpisah daripada anaknya. Yang tadi dia lah yang berkemah nak hanyutkan Nabi Musa dalam sungai Nil. Tenang setelah dia menghanyutkan anaknya, dia bergelisah. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha laula arrabatna ala qalbiha. Bila hati dia jadi kosong ni, dia mari rasa nak tepi. Mari rasa nak tepi. Anak aku. Kalau tepi bocor cerita, maka anak dia akan dibunuh dan dia pun akan sengsara. Allah Ta'ala tutup semula kegelisahan itu dengan Allah sebut rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kami ikat hatinya supaya dia jadi orang yang beriman. Maknanya masa dilepas anak dia, Allah Ta'ala sebut fuadu ummi Musa farigha. Fuad ni makna dia hati yang tinggi. Hati ada di tempat tinggi, ada di tempat rendah. Fuad makna dia hati, sedangkan hati makna dia qalbu. Hati disebut dengan nama qalbu. Ya. Secara umum hati disebut dengan nama qalbu. Tapi ada juga perkataan lain yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quranul Karim seperti fuad ini. Allah kata ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak mendusta oleh fuad Nabi, mata hati Nabi, waktu dia melihat pemandangan yang dia tengok malam Mi'raj. Maknanya Nabi tengok Jibril, betul. Nabi tengok Sidratul Muntaha, betul. Nabi tengok Jannatul Ma'wa, betul. Bukan silap mata, bukan khayalan, bukan tipu, bukan bohong, bukan maya gambar. Tak, betul. Siapa tengok? Al-Fuad diambil daripada perkataan tafa'ada tayru. Makna dia burung helang terbang, lepas tu dia naik tinggi lagi. Kalau bahasa kita kata akak dia. Daripada terbang rendah naik jet, terbang rendah, akak dia terbang tinggi lagi. Makna tafa'ada tayru. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Makna dia hati tinggi mak Nabi Musa itu jadi kosong. Sebab apa jadi kosong? Kerana dia hati duduk tempat tinggi, yakin kepada Allah, dia tenang, dia tenteram, dia boleh mengandung anak dia boleh beranak anak dia boleh menyusukan anak dia. Tiba-tiba bila dia tolak bakul ke tengah sungai, hati itu jadi jatuh. Bila hati itu jadi jatuh, nak tepi kalau ikut ke perasaan abihan hati anak, Allah Ta'ala ikat semula. Makna dia, bila hati yang tinggi itu jatuh, nama dia qalbu. Ar-rabatna ala qalbiha. Fuad tadi tukar jadi qalbu dah. Kerana hati itu berada pada level yang lain, level rendah. Tadi duduk level tinggi, fuad. Sekarang duduk level rendah, jadi qalbu. Masa ni dia dibelenggu oleh sifat keibuan. Dia tidak boleh bercerai dengan anak dia. Kalau bercerai jadi dia. Tapi anak aku. Bocor rahsia anaknya akan dibunuh. Ni kalau hati dia kekal pada level yang rendah. Hati dia kekal dalam belenggu keibuan dia. Tapi Allah Ta'ala nak jaga rabatna ala qalbiha. Kami ikat semula hati dia. Hati dia tu jadi tidak hanyut, tidak sesak. Ikat semula, naik tinggi semula. Qalbu yang risau tadi duduk di tempat fuad semula. Ni cerita dalam. Bila cerita dalam, cerita hati itu duduk di tangga fuad.
Mana hati itu duduk di tangga yang tinggi. Seperti burung yang terbang rendah tadi, dia akak dia ada naik terbang tinggi. Dia akak dia ibaratnya dia mencari kekuatan, mencari potensi yang lebih tinggi, mencari keupayaan yang lebih kuat. Dia naik. Allah Ta'ala kata rabatna, kami yang ikat hati dia. Allah yang ikat hati mak Nabi Musa tadi. Maka dengan itu dia ada ketenangan. Dia balik disuruh kakak Nabi Musa ni pergi tengok Nabi Musa. Musa tu dalam sungai ni tu. Terapung-apung. Di tengah sungai ni mengalir. Kakak Nabi Musa ni tengok daripada atas dayak ni. Tengok daripada tepi tebing ni. Jalan. Akhirnya baku tersampai ke tempat isteri Fir'aun mandi. Isteri Fir'aun ambil Nabi Musa, ambil kotak, buka kotak, ambil baku tadi, buka baku tadi, tengok bayi, ambil buat balik ke rumah. Apa rasa mak dia apabila kakak dia balik beritahu bahawa Nabi Musa sudah berada di tangan, di dalam istana Fir'aun? Apa rasa mak dia waktu tu? Habis mati ya. Rasa cerita apa? Tak ada cerita lah. Tidak ada suatu bahasa, tidak ada suatu perkataan yang boleh mengungkapkan apa yang mak dia rasa bila dengar berita anaknya sudah masuk dalam istana Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala rabat, ikat hati mak dia tu, jangan hanyut. Maka hati tu duduk tempat tinggi. Tidak turun, tidak jatuh. Duduk tempat tinggi hati tu. Maknanya mak Nabi Musa boleh menghadapi itu semua dengan ketenangan. Sehinggalah kepada mak Nabi Musa ini dipanggil. Rupa-rupanya yang berlaku dalam istana itu ialah Nabi Musa menangis. Dan isteri Fir'aun nak cari ibu susu untuk menyusukan bayi yang menangis ini. Kerana sekiranya dibiarkan bayi ini menangis, bayi ini akan mati dalam nangis. Selok. Habis, esang mati. Dalam istana itu fikir nak menyelamatkan Nabi Musa. Macam mana isteri Fir'aun fikir nak selamatkan bayi ini? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Allah capukkan dalam diri isteri Fir'aun tu rasa sayang kepada bayi ini. Ini perbuatan Allah. Ini antara Allah dengan hambanya dengan Tuhannya, menerima layanan daripada Tuhannya macam mana? Orang tak tahu. Ini rahsia antara Tuhan dengan hamba ni. Tuhan dengan isteri Fir'aun. Ada orang tahu tak? Tidak ada orang tahu. Dan akhirnya dicari. Dapatlah mak Nabi Musa menyusukan Nabi Musa. Tiap-tiap hari kerja mak Nabi Musa ini menyusukan Nabi Musa. Tiap-tiap hari mak Nabi Musa datang ke istana Fir'aun untuk menyusukan bayi ini. Dan Fir'aun membayar gaji kepada ibu Nabi Musa atas upah menyusukan bayi ini. Padahal bayi itu anak dia. Adakah Fir'aun tidak tahu bayi itu adalah Bani Israel? Fir'aun tahu. Fir'aun kenal bayi Bani Israel muka lain, bayi Qibti muka lain. Adakah Fir'aun tak kenal mak Nabi Musa? Adakah Fir'aun tak kenal yang menyusukan bayi ini Bani Israel, perempuan Bani Israel? Tahu. Muka perempuan Bani Israel muka lain, muka perempuan Qibti muka lain. Adakah Fir'aun tidak mengetahui bahawa budak inilah yang akan menumbangkan dia? Jawabnya, Fir'aun tahu.
Adakah tukang sihir yang meramalkan bahawa Fir'aun akan digulingkan oleh Bani Israel? Itulah dia bayi yang mungkin akan menggulingkan Fir'aun. Tukang sihir tahu tak? Tukang sihir tahu. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya menjadikan dalam diri tukang sihir. Tukang sihir tahu. Barangkali bayi inilah yang akan menggulingkan Fir'aun. Tapi bayi dalam diri, kalau bayi ini menggulingkan Fir'aun, Fir'aun yang jatuh. Bukan aku yang jatuh. Bukan aku yang jatuh, Fir'aun yang jatuh. Biar dia lah. Dia buatlah, dia ada kuasa. Fir'aun pun tahu budak ini akan menggulingkan dia. Tapi dia rasa, aku boleh bertindak. Tapi biar dululah. Sampai masa kita akan bertindak, kita akan hapuskan dia. Biar dulu. Akhirnya Fir'aun jatuh di tangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita ikut hak zahir lah. Bila Fir'aun kata anak lelaki, bayi lelaki Bani Israel yang dilahirkan akan dibunuh, maka tak mengandung lah mak Nabi Musa. Kalau mengandung pun, dia tidak balik proses untuk menyelamatkan anak dia ni, tak berlaku lah. Tetapi kerana kehendak Allah itu tidak diketahui. Kita belajar berakidah, semua kehidupan kita duduk dalam suratan takdir ketentuan Allah. Ini pelajaran akidah, ini pegangan di hati. Tapi rahsia kehidupan adalah rahsia. Dan ia hanya dibongkarkan melalui hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Melalui cara Allah Ta'ala telah menjadikan bagi satu orang itu, dia ada rahsia dalam diri dia. Dia mampu buat ataupun dia tak mampu buat. Hak ni ada. Dan kita tak nak kata manusia ni bila mari urutan, mari kesusahan, dia akan tinggalkan. Tak. Dalam rahsia yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri ini, yang sebenarnya menjadikan dia menggerakkan usaha, menggerakkan ikhtiar sebagai jalan yang menyampaikan kepada tawakal. Apa nak tawakal? Tawakal itu ialah mak Nabi Musa, bubuh Nabi Musa dalam bakul. Mak Nabi Musa, bubuh Nabi Musa dalam bakul tu nama dia ikhtiar. Dan nama dia juga tawakal. Dah tawakal kan lain, ikhtiar kan lain. Tawakal dulu ke ikhtiar dulu? Tawakal kemudian ke ikhtiar kemudian? Jawabnya jalan yang menyampaikan kepada tawakal itu ialah ikhtiar. Mesti masuk ke pintu ikhtiar. Mau Nabi Musa, ambil Nabi Musa buat dalam bakul. Ikhtiar. Lepas tu tolak bakul tu di tengah sungai. Itu tawakal. Habis. Akal akan bertanya, kalau bakul tu tergolek, jatuh masuk dalam air, mati Nabi Musa. Akal akan bertanya. Tetapi hati yang memperoleh keyakinan itu, hati itu telah diikat oleh Allah Ta'ala. Ar-rabatna ala qalbiha. Dapat hati. Macam mana dapat ni? Seseorang itu boleh dapat, kita boleh dapat. Itu hubungan rahsia antara hubungan dia dengan Allah. Allah cerita kepada kita kisah Nabi Musa. Kisah yang berlaku dah. Mudah kita bercakap. Nabi Musa akan selamat. Berlaku dah. Tapi pada masa itu, orang yang tak faham rahsia ketuhanan akan kata, tak selamat. Tetapi dengan rahsia Allah, Allah jaga Nabi Musa, maka jadi selamat. Rahsia ni, rahsia antara hamba dengan Tuhannya duduk dalam antara tawakal dengan ikhtiar. Dan so mana sahih tawakal, so mana sahih ikhtiar, kalau boleh diteropong
maka teropong itu adalah asma'ullah al-azam, adalah asma'us sifat. Maknanya walaupun kita belajar dari i'tiqad, kehidupan kita diikat oleh qada dan qadar, takdir Tuhan, ketentuan Tuhan. Ikatan itu macam mana kita tak tahu. Itu adalah rahsia. Rahsia Allah itu berlapis-lapis membelenggu diri kita. Dan kita boleh buka belenggu itu dengan asma'us sifat, dengan zikir asma'us sifat. Hati belajar memahami asma'us sifat, hati belajar memahami melalui jalan lidah zikir. Macam mana memahami asma'us sifat itu boleh dicapai? Asma'us sifatnya banyak. Nama-nama Allah itu yang asasnya mempunyai makna dari segi bahasa. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, yang Maha Memiliki. Al-Qudus, yang Maha Suci. Dari segi bahasa, kita tengok dalam kamus bahasa, semua nama-nama Allah itu ada makna belaka. Tengok Asma'ul Husna adalah TV, dia bagi tahu makna ini, makna ini, makna ini, makna ini. Makna kok sudut bahasa. Tapi bila kita tengok makna-makna nama-nama Allah yang ada dalam asma' sifat itu berpandukan kepada makna bahasa sahaja, belum terpecah hijab yang menutupi diri kita dalam rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Rahsia ketuhanan belum terbuka kepada diri hamba, dengan hanya semata-mata hamba tengok kepada makna asma' sifat tadi. Hamba tu kena bawa zikir. Bawa zikir sebagai perjalanan untuk dia memahami makna nama Allah tadi. Nama Allah ni kalau Al-Ghani makna dia maha kaya. Tapi makna dari segi rasa, makna dalam hati bukan maha kaya, kaya banyak pitis. Tak. Maha kaya tu lebih luas daripada apa yang dipahami dari sudut bahasa tadi. Allah maha kaya, maknanya maha memberi, maha membekalkan. Allah Ta'ala itu kita pakai khazanah dia tak habis-habis. Kita pakai khazanah dia mari hak elok lagi, hak molek lagi. Allah Ta'ala maha kaya itu maknanya Allah Ta'ala maha memiliki. Allah Ta'ala itu maha kaya itu maknanya Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala itu maha kaya, maknanya Allah Ta'ala itu maha membalasi hamba dia. Allah Ta'ala maha kaya itu maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan apa yang dia nak. Macam-macam makna yang luas. Pada makna, pada ungkapan kata Allah maha kaya, Allahul Ghani. Dalam kehidupan hamba ini diuji dengan ujian yang berbagai-bagai. Dia berzikir, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Dia letak hati dia belajar memahami rahsia ketuhanan. Yang mana Tuhan itulah yang awak mari ujian tu kepada dia. Tuhan yang awak mari ujian tu kepada dia adalah Tuhan yang akan memberi faham kenapa ujian tu mari kepada dia. Yang jadi tempat sumbak ialah kenapa ujian ni mari ke atas aku, tidak mari pada orang lain. Tak jumpa jawapan. Jadi sumbak kat situ. Kalau boleh buka tu, maka tidak adalah hak sumbah tadi. Kalau siapa boleh buka tu? Orang yang dalam rahsia penghambaan dia kepada Allah, dia sapa kepada destinasi dia. Jadi kalau kita tengok kok zahir takdir dalam cerita Firaun tadi, takdirnya ialah dak lahir Nabi Musa. Kalau kita ikut zahir daripada cerita tadi, takdirnya ialah tidak jatuhlah Firaun. Jatuh Firaun sebab lahir Nabi Musa. Jadi Firaun pitah. Supaya dia tidak jatuh, dia menghalang kelahiran Nabi Musa. Bila Nabi Musa tidak lahir, maka tidak jatuhlah dia. Itulah yang akan jadi takdir pada zahir. Tapi sebenar-benar takdir bukan begitu. Sebenar takdir adalah takdir tu tukang saya boleh tengok dah.
Hebatlah. Takdir tidak boleh dilihat. Tapi tukang sihir itu boleh tengok takdir. Hak tukang sihir tengok tu berlaku betul. Oh, hebat ilmu tukang sihir. Tak. Itu adalah rahsia-rahsia ketuhanan. Dah kali tukang sihir boleh tengok sungguh, boleh tahu sungguh, sekatlah, halang. Tidak terhalang juga. Melalui jalan Allah Ta'ala jadikan ibu Nabi Musa mengandungkan Nabi Musa tanpa rasa takut. Dia rasa aman. Dia rasa tenang. Padahal kalau orang takak dia nak buat macam mana? Dia pun tak tahu nak buat macam mana. Tak ada idea, tak ada ilham. Cuma hati rasa tenang sepanjang mengandungkan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa lahir, mak dia melahirkan Nabi Musa. Mari idea nak menyusu, bawa tepati buku Nabi Musa dalam bakul. Idea lain tak ada lain dah. Tak ada pilihan nak buat amannya idea A ke, idea B ke, idea C ke, tak ada. Idea tu lah saja yang mari. Jadilah. Tak jadilah. Tapi idea yang satu tu jadi terus jadi. Selamat Nabi Musa alaihi salam. Maka apa yang dirancang oleh Firaun tidak berjaya. Jadi kita belajar bab tauhid, takdir ditentukan oleh Allah. Bagaimana Allah menentukan takdir itu kita tak tahu. Inilah kita disebut ikhtiar. Dalam erti kata kita memahami rahsia antara kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang beriman kepada qada dan qadar ini, dia duduk atas jalan menghayati asma'us sifat. Maka dia boleh buat banyak perkara-perkara yang pelik. Perkara besar, perkara hebat. Perkara yang pada zahirnya tidak boleh berlaku, tetapi berlaku. Syarat dia macam mana? Syarat dia duduk dalam sekolah yakin belajar menghayati zikir. Inilah yang jadi kunci kepada kekuatan. Yang orang eti tadi dia kata orang Islam menjadi mundur sebab beriman pada qada dan qadar lah. Hak ni orang yang letak qada dan qadar itu pada fikiran bukan pada hati. Maka dia tidak mencari rahsia hubungan dia dengan Tuhannya. Tak berzikir. Jadi lemahlah. Kita sakit, kita kata ni Tuhan tak ada atas aku. Kita tak ikhtiar. Kita miskin, kita kata ni Tuhan tak ada atas aku. Kita tak ikhtiar. Kita tak tahu, kita tak pandai. Kita kata ni tak ada kitab Tuhan. Kita tak mengaji. Tak ada ikhtiar. Maka kita tidak melihat rahsia hubungan kita, hubungan ketuhanan antara hamba, antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Tidak menyelam dalam lautan memahami asma'us sifat. Tak zikir. Anda, tapi ilmu duduk akal, bukan ilmu duduk dalam hati. Sedangkan beriman kepada qada dan qadar ini benda yang kena duduk dalam hati. Melihat rahsia ketuhanan, habislah usaha kita. Kita berkenal kudrat dan iradah Allah duduk situ. Tapi kalau ada usaha lagi, maka macam mana kita nak kenal kudrat dan iradah Allah yang sebenarnya, yang dibataskan, ada sempadan dia yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita nak kenal macam mana, kita tak buka. Lalu kita kata qada dan qadar. Ini betul lah. Orang yang macam ni akan jadi lemah lah. Kerana dia blok diri dia sendiri daripada memahami kudrat dan iradah Allah dengan dia sendiri tidak berusaha nak memahami di mana sempadan yang sebenarnya. Nombor 17, Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai semua perkara yang ada di alam yang mawujud ini sudah ditentukan dan ditetapkan Allah dalam azali sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, dan sudah pun ditulis lebih dahulu di dalam Lauhul Mahfuz. Nombor 18, suatu nasib seseorang itu sudah ditakdirkan Allah sebelumnya, dan seseorang tadi tidak boleh mengelakkan diri dari takdir Allah.
Nak elak tak boleh. Tapi takdir Allah atas diri dia, dia tahu tak? Sebelum terbuka hijab tak tahu. Setelah terbuka hijab baru tahu. Jadi setelah terbuka hijab baru tahu apabila hijab itu dibuka oleh Allah kepada dia. Sebelum terbuka hijab dia tak tahu. Maka itulah rahsia lagi lah. Dan dalam rahsia yang belum terbuka itu ada pentaklifan ikhtiar sebagai jalan untuk menyampaikan dia kepada tawakal. Situ. Ruang tu banyak orang tak pakai. Ruang tu boleh dipakai melalui zikir asma' sifat. Di mana setiap orang yang beriman hendaklah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Dan menerima dengan kerelaan hati apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya bila Tuhan buka sempat ada kat sini saja, lebih lagi Allah Ta'ala tak bagi dah. Maka dia mesti duduk dalam belajar memahami la hawla wa la quwwata illa billah. Dan belajar memahami wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serah segala urusan aku ni kepada Allah. Sempadan tu kena ada. Sempadan ni tak ada, dia tak buat sempadan ni, boleh jadi gila. Apabila dia nak sangat-sangat dan dia usaha dia tak dapat. Orang yang nak sangat-sangat, dia usaha tak dapat, usaha lagi tak dapat, usaha lagi tak dapat, usaha lagi tak dapat. Dia tak berjumpa dengan la hawla wa la quwwata illa billah. Dia tak berjumpa dengan wa ufawwidu amri ila Allah. Maka dia tu bertanya, kenapa tak dapat? Kenapa tak dapat? Kenapa tak dapat? Kenapa tak dapat? Kalau dia tidak ikat diri dia antara qalbu dengan fuad tadi, mak Nabi Musa, fuad, hati tinggi, hati yang terbang tinggi, jatuh. Terbang rendah. Betul tak ikat balik. Jadi fuad balik naik tempat tinggi semula, tidak hanyut, tidak jatuh. Ni, hak naik semula ni, dia duduk dalam ikatan mengenali Allah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah maknanya kita dapat pun tak apa, kita tak dapat pun tak apa. Kalau subhanallah makna kita sudah melepaskan pandangan kita kepada diri kita kerana kita memandang kepada kebesaran Allah. Itu makna subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, bawah sikit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu makna dari segi bahasa. Makna dari segi rohani ialah diri ini masih memandang kepada diri. Diri itu nak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sebab apa diri nak, maka dapat? Sebab Tuhan bagi lah. Kenapa? Bila nak, kita nak tu tak dapat? Sebab Tuhan tak bagi. Dan perjalanan hamba ni nak naik, nak duduk dalam ikatan, tali ikatan ketuhanan ini, perlu faham. Kita dapat sebab Tuhan bagi, kita tak dapat sebab Tuhan tak bagi. Terpulanglah kepada Allah, dia nak bagi ke dia tak nak bagi, kerana dia alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu hamidun, maha terpuji. Subhanallah, Allah Ta'ala itu subuhun. Alhamdulillah, Allah Ta'ala itu hamidun, maha terpuji. Kau dia lah, dia nak bagi ataupun dia tak nak bagi. Dia bagi, dia terpuji. Dia tak bagi pun, dia terpuji. Dia bagi, kita dapat, dia hamidun, dia terpuji. Dia tak bagi ke kita, maka kita tak dapat. Tidak kurang keterpujian dia. Dia Allah tetap hamidun, tetap terpuji juga. Cuma tak syah kita sebut daripada azali lagi dah. Sebab apa disebut daripada azali lagi dah? Patutnya faham sendiri ya. Memang gitu dah kita tak Tuhannya. Sebabnya dalam sejarah yang panjang berlaku perbalahan di antara umat manusia ni. Ini cerita zaman dulu ni. Berlaku perbalahan
Ada orang yang kata dapat tak dapat ni kemudian setelah hamba tu minta ataupun tidak minta. Ada yang kata daripada azali lagi dah. Yang kata hamba ni dapat, yang kata dapat waktu Tuhan beri, dapatlah. Maka Allah Ta'ala itu hamidun waktu dia beri. Ni pahaman Mu'tazilah. Pahaman ni jadi Mu'tazilah zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang Mu'tazilah sudah tidak ada. Walaupun nama Mu'tazilah sudah tidak ada hari ini, tapi kesesatan yang menjadi pegangan Mu'tazilah masih lagi dia pegang oleh banyak manusia. Hati yang tak kenal Allah itu hamid, pegang dengan pegangan itu. Walaupun mereka tidak namakan pegangan itu dengan nama Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah itu basi dah. Tapi kesesatan masih segar berada dalam hati manusia-manusia yang tak percaya rahsia ketuhanan tadi. Yang mana dia duduk dalam hijab. Tak jumpa. Dulu ada kesesatan lagi lah. Kesesatan tu zaman dulu dinamakan dengan nama Mu'tazilah. Nama tu mati dah. Kesesatan tu basi dah. Kesesatan itu tidak basi. Sepanjang zaman ada semua. Betul sang ada dengan nama-nama yang berbagai-bagai. Dan tak berubah nama pun apa. Tapi sesat tu tak sah lah. Jadi ahli sunnah mari betul balik. Kesesatan itu. Zaman Mu'tazilah tu ada. Ahli sunnah mari muncul betul balik. Belawang. Bila belawang ternyatalah yang batil itu batil. Tu nama Mu'tazilah jadi mati tu. Nama Mu'tazilah jadi mati kerana pegangan yang Mu'tazilah pegang tu ternyata batil. Kalah lah. Tenggelam nama yang kalah, timbul nama yang menang. Siapa yang menang? Ahli sunnah yang menang. Tapi menang tu dengan ilmu. Orang yang tidak belajar tak dapat menyelang dalam rahsia ketuhanan sebab tak belajar, sebab tak ada ilmu. Kekal di atas ajaran yang tak betul tadi. Walaupun ajaran tu dibubuh nama ke, tak dibubuh nama ke, pegang begitu, sesat lah. Jadi hari ni kita belajar nama ahli sunnah, pegangan dia ketetapan tu daripada azali lagi dah. Kita belajar supaya nampak beza dengan Mu'tazilah yang kata bahawa ketetapan itu mari kemudian. Biar nampak beza. Kita sebut nama Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah tak ada. Jangan kita kata, belajar isu zaman dulu. Tak. Pegangnya ni sifat hati. Sifat hati sama je manusia zaman dulu dengan zaman sekarang. Yang berubah itu ialah teknologi. Hati, sifat hati, lengang-lenggong hati tak berubah. Sifat nafsu, lengang-lenggong nafsu tak berubah manusia mana pun. Sifat fikir tak berubah. Yang berubah itu ialah kehidupan yang berubah itu nama kemajuan, nama teknologi. Itu kesan daripada perbuatan yang dimanfaatkan daripada alat. Yang alat tu manusia buat. Kesan daripada tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi. Ini belah kulit. Cerita hati belah dalam. Cerita perasaan belah dalam. Cerita yakin ke tak yakin, ni cerita belah dalam. Super je. Orang yang tak jumpa kenal Tuhan dia, duduk dalam hijab, tak memperoleh keyakinan. Orang yang mencari, cuba buka hijab dengan mencari jalan keyakinan, dua atas jalan zikrullah ismuzzah, nak kenal Tuhan. Jumpa. Lebih kurang je manusia itu. Daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Dalam bab perjalanan hati. Seorang manusia sepanjang hayatnya tertakluk di bawah takdir Allah yang Maha Esa dan berkuasa. Walaupun mereka berusaha dengan sedaya upayanya untuk lari daripada takdir Allah, mereka tidak akan dapat lari daripada takdir Allah. Mana dia? Hidup kita ni, kita kena ada pelampung kita,
Kena ada la haula wala quwata illa billah. Kena ada wa ufawwidu amri ila Allah. Kena ada bagi masuk dalam hati. Kalau tidak ada hak ni, maka kehidupan itu tak boleh mencapai kesempurnaan. Kerana apa? Kerana hati dia mesti pergi ke situ. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala-galanya kepada Allah. Yang ke-21, sesuatu perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah akan berlaku dan terjadi atas diri seseorang itu tetap dan pasti berlaku dan terjadi. Dan sesuatu perkara yang tidak ditentukan dan tidak ditetapkan Allah akan berlaku dan terjadi ke atas seseorang itu tetap dan pasti tidak akan berlaku dan terjadi. Ini di sisi Allah yang kita tak tahu, sebab hal ni duduklah rahsia dia. Yang ke-23, sesuatu perkara yang berlaku dan terjadi kepada seseorang manusia, sama ada perkara itu baik atau buruk, sudah ditentukan dan ditetapkan Allah. Inilah yang dikatakan takdir ilahi, di mana seseorang itu tidak boleh lari dari takdirnya. Ni kena duduk dalam la haula wala quwata illa billah juga. Yang ke-24, setiap musibah, bala bencana yang menimpa diri seseorang itu adalah qada dan qadar Allah, dan wajib bagi orang-orang yang beriman menerima qada dan qadar Allah dengan penuh kesabaran dan keredaan, dan hendaklah mempercayai semua perkara yang ada di alam ini adalah milik dan kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya. Itu bab yang kita kena faham dalam perjalanan kita lalu pada Allah ini, ialah bab redha. Redha. Bila kita duduk dalam kesulitan, kita kena banyakkan sebut la haula wala quwata illa billah. Kita kena banyakkan sebut wa ufawwidu amri ila Allah. Sebut dengan mulut ni sebenarnya supaya hati itu berjalan kepada maqam redha. Redha ni maqam yang tinggi. Siapa maqam redha, dia selamat. Siapa yang diri dia tak boleh sampai kepada maqam redha, dia akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya ni maknanya tak sampai lagi ke maqam redha. Hei Tuhan, kenapa? Hei Tuhan, kenapa? Hei Tuhan, kenapa? Kalau tidak terikat dengan kenapa kita tu, dia hamidun, maha terpuji, segala puji milik dia belaka. Dia bagi pun segala puji duduk dengan dia, dia tak bagi pun segala puji duduk dengan dia. Alhamdulillah bagi dia itu, segala puji lillah bagi dia tetap tak berubah dah. Cuma kita tanya tu melambangkan diri kita. Tak sampai tangga redha. Tangga redha tu tangga hati berada. Hati berada di mana? Tangga redha. Jadi nak menyampaikan kepada benda tu, kita kena banyakkan lagi dan dalangkan lagi wa ufawwidu amri ilallah itu. 25, Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang berlaku di dunia dan di akhirat. Tidak ada sesuatu perkara yang tersembunyi di sisi Allah yang tidak diketahuinya, malah semuanya adalah di bawah pengetahuannya, sekalipun perkara itu belum berlaku lagi. Hak belum berlaku pun duduk dalam ilmu Allah yang azali, yang kekal, yang sedia, yang telah ada sebelum daripada ada makhluknya lagi. Jadi daripada sini menerangkan kepada kita bahawa hati manusia itu mesti duduk di dalam ma'rifatullah, belajar mengenali Allah. Barulah dia boleh faham rahsia-rahsia kehidupan, sempadan antara usaha yang dia kena buat dan tawakal yang dia kena serah kepada Allah dengan ketentuan Allah yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ini rahsia hati, bukan rahsia akal. Kita tak tahu. Kita tak tahu.
Melainkan dengan kita berzikir, Tuhan buka, baru dapat. Dan dapat tu jadi kekuatan kepada hati kita. Tanpa kita berzikir, dengan kita belajar, dengan kita mengkaji, dengan kita meneliti, dengan kita berbincang, tak dapat. Tak dapat. Maknanya beriman kepada alam ghaib, beriman kepada qada dan qadar dalam beriman kepada alam ghaib. Hak ni sungguh benda hati. Beriman itu duduk dalam hati. Bukan benda sekadar belajar saja dengan akal. Tak. Jadi daripada sini kita perlu fahamlah, mustahak kita hidup ni dengan zikrullah. Mustahak kita hidup ni dengan memperbanyakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang ingkar, kita samakan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Allahumma ahlikil yahuda al-laduda wa man awanahum. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma baikna fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada sifat kesempurnaan, ada sifat kesempurnaan itu dia. Kita tengok pada asal betul kejadian itu dulu. Dia yang berkati-kati hati dijatuh. Nak mantap, nak naikkan hati dia, hati dijatuh. Nak kita naikkan balik, memang payah Ustaz. Kita balik cari dulu, Allah. Okay. Allah Subhanahu wa taala jadikan tiap-tiap manusia, orang yang lemah iman macam kita ni, ada banyak tempat tergelincir. Fa'azallahum asyaitanu. Itu memang kejadian Nabi Adam. Allah Ta'ala jadikan ada tempat tergelincir. Kita pun akan ada banyak tempat-tempat yang tergelincir, yang menghalang kita untuk terus mendaki lebih tinggi. Menghalang hati kita ni mendaki terus lebih tinggi. Hati kita meneruskan perjalanan mi'rajnya sentiasa terhalang. Jadi ayat tadi menyebut laula ar-rabatna, maknanya Allah ikat hati Nabi Musa alaihissalam. Maka hati hak jatuh tu naik semula. Siapa tu kan ikat? Allah. Laki ashabul kahfi wa rabatna ala qulubihim. Ashabul kahfi ni dia rasa lemah. Kita je setopok sekumpulan yang beriman, geruk kita saja, hak lain tak beriman lagi. Macam mana kita nak suruh masyarakat kita ni beriman? Mereka sikit, hak tak beriman tu ramai, mereka rasa mereka lemah. Jadi bagaimana mereka membincang? Dan dengan perbincangan itu mereka menemui satu keputusan. Kita kena bina kekuatan dulu. Melalui cara kita kumpul satu tempat. Dalam gua tu lah. Kita bermunajat, berzikir sehingga sampai satu masa dah ada kekuatan, kita pun keluar untuk kita berdakwah kepada masyarakat. Itu perancangan. Perancangan ni tak berlaku. Kerana bila mereka masuk, mereka tidur, Allah Ta'ala telah matikan mereka dalam tempoh yang lama sehingga mereka bangun semula. Jadi dalam perancangan mereka tu, mereka putuskan dalam mesyuarat, kita bina kekuatan. Jadi warabatna ala qulubihim idh qamu, mereka pun bangun. Masa mereka bangun ni, Allah ikatkan hati mereka. Allah yang ikatkan, bukan mereka sendiri yang ikat hati mereka. Jadi kita ni, hati kita pun kita tak kenal. Sebab hati ni benda tak apa. Ni tak adalah kuasa kita situ.
Setakat yang kita mampu buat ialah kita minta Allah Subhanahu wa taala ikatkan hati kita. Jadi ayat tadi warabatna tauhid. Allah yang jaga hati mak Nabi Musa. Allah yang jaga hati Ashabul Kahfi. Jadi molek sebab Allah jaga, kalau Allah Taala tak jaga, habis. Maka begitulah juga kita. Jadi molek kerana Allah jaga. Dan kalau Allah Ta'ala tak jaga, secerita habis. Tidak apalah sangat upaya yang ada pada kita. Daya upaya yang ada pada kita apa benda? Ada apa? Hanyalah Tuhan bagi ruang untuk kita mengharapkan kepada Allah. Maka kita guna ruang tu kita mengharapkan kepada Allah. Kita minta dengan Tuhan. Dan Allah Ta'ala buka ruang itu. Orang yang ambil manfaat ruang tadi, dia akan tunjukkan. Kita minta dengan Allah. Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Akan menunjukkan dia dengar permohonan kita, rayuan kita. Kita minta dengan dia. Dia dengar. Dia akan beri. Sebab dia maha mendengar. Jadi tugas kita ialah minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan. Wallahu a'lam.